Hai semua, kalau anda pelajar sekolah menengah kat Malaysia, nama PAJSK ni mesti dah tak asing lagi kan? Tapi, betul-betul faham tak apa benda ni sebenarnya? Dan kenapa semua orang cakap ia penting sangat? Jangan risau. Hari ni kita akan kupas tuntas semua persoalan ni. Senang cerita, dari A sampai Z. Pernah tak terfikir masa anda berpanas terik waktu hari sukan atau bila sibuk siapkan minit mesyuarat kelab, semua tu ada markah ke? Adakah usaha kita tu dinilai? Jawapannya, ya, memang ada. Dan dalam kupasan kali ini, kita akan tengok macam mana semua penglibatan anda tu ditukar jadi grade yang betul-betul masuk dalam rekod. Okey, ini dia pelan tindakan kita. Mula-mula, kita kenal dulu apa itu PAJSK. Lepas tu, kita bedah siasat 3 komponen utamanya. Seterusnya, kita belajar cara kira markah koko, macam mana nak kejar mata bonus, dan yang paling penting, kenapa semua ni boleh tentukan masa depan anda. Dah sedia? Jom kita mula. Baiklah, jom kita mula dengan soalan paling asas. Apa sebenarnya PAJSK ni? Okey, nama panjang dia Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Co-Kurikulum. Tapi tujuan utama PAJSK ni senang je. Untuk pastikan ada satu sistem yang standard dan adil. Maksudnya tak kiralah anda sekolah di Perlis ke atau di Sabah ke, cara markah co-curriculum anda dikira adalah sama. Adil untuk semua kan? Jadi, apa sebenarnya yang dinilai dalam PAJSK ni? Sebenarnya, ia terbahagi kepada 3 bahagian utama atau kita boleh panggil 3 tunggak utama. Okey, yang pertama ialah SIGAK. Ini ujian kecergasan. Semua orang kena buat. Yang kedua, co-curriculum. Ini yang kita selalu sebut-sebut tu. Kelab, badan beruniform dan sukan. Dan yang ketiga, extracurriculum. Ini untuk aktiviti-aktiviti tambahan. Walaupun SIGAK tu wajib, cara markahnya agak terus terang. Jadi, untuk perbincangan kita hari ini, kita nak fokus lebih pada co-curriculum dan extracurriculum. Sebab apa? Sebab kat sinilah strategi anda betul-betul boleh buat perbezaan. Baiklah, kita masuk bab yang paling digeruni ramai. Sistem kira markah co-curriculum. Nampak macam banyak nombor dan pening kan? Tapi relax, kita akan bongkar sama-sama, satu demi satu. Ingat nombor ni, 110. Ini nombor magic dia. Untuk setiap aktiviti utama anda, sama ada kelab, unit beruniform atau sukan, markah penuh yang anda boleh kejar adalah 110 mata. Setiap satu tau. Jadi, dari mana datangnya 110 mata ni? Okey, tengok sini. 40 mata datang dari kehadiran. Ya, 40 mata hanya untuk datang. Ini markah percuma, boleh kata. Pastikan jangan ponting. Kemudian, 50 mata lagi dari penglibatan. Ini bab jawatan, peringkat penyertaan dan sebagainya. Dan akhir sekali, 20 mata untuk prestasi, iaitu pencapaian atau kemenangan. Nampak tak? Paling besar ialah kehadiran dan penglibatan. Datang je dah dapat banyak. Sekarang, kita tengok bahagian penglibatan. Salah satu komponennya ialah jawatan. Tengok ni, kalau anda jadi pengerusi atau kapten, bam, terus dapat 10 mata. Kalau jadi ahli aktif biasa, dapat 4 mata. Jauh beza kan? Mesejnya kat sini jelas. Jadi pemimpin tu ada ganjaran besar. Jadi, lain kali ada pemilihan, angkat tangan. Jangan malu-malu. Okey, ini satu lagi komponen penglibatan yang penting, peringkat. Cuba perhatikan, kalau anda sertai program peringkat sekolah, markah untuk peringkat tu kosong, 0. Tapi, cuba wakil sekolah ke peringkat daerah, terus dapat 11 mata. Naik ke peringkat negeri, dapat 14 mata. Nampak tak loncakan tu? Jadi, cubalah untuk keluar sikit dari zon selesa sekolah. Usaha wakil sekolah tu memang sangat berbaloi. Dan sekarang, bahagian prestasi. Ini untuk yang menang. Kalau anda dapat Johan peringkat sekolah, dah bagus. Dapat 8 mata. Tapi, bayangkan anda dapat Johan peringkat negeri, markah terus melompat ke 14 mata. Jauh bezanya. Makin tinggi peringkat anda menang, makin besarlah ganjarannya. Jadi, setiap kemenangan tu ada nilainya yang tersendiri. Ini dia golden rule dalam PAJSK. Peraturan paling penting yang anda kena tahu. Sistem hanya akan ambil 2 markah terbaik daripada 3 aktiviti co-curriculum anda. Maksudnya apa? Maksudnya, anda tak perlu jadi Superman atau Superwoman dalam semua benda. Anda boleh fokus betul-betul pada 2 aktiviti yang anda paling suka dan paling handal. Lebih strategik kan? Okey, dah settle bab markah utama. Tapi, ada lagi side quest yang boleh bagi anda mata bonus. Inilah dia, kelebihan extracurriculum. Anda boleh dapat sampai 10 mata bonus tau. Macam mana? Jom kita tengok. Jadi pengawas atau ketua murid, ada mata. Dapat anugerah macam pengakap raja,
ada mata. Buat khidmat masyarakat pun ada mata. Program Nilam, penyertaan, Teams and PISA, semua ni dikira. Cuba fikir sekejap mana satu yang anda dah buat atau boleh buat. Ini semua harta karun tersembunyi untuk skol anda. Dan ini contoh paling padu. Kalau anda terpilih jadi ketua murid, jackpot. Anda automatik dapat 10 mata bonus penuh. Tak payah cari kat tempat lain dah. Ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan sistem ni kepada mereka yang berkhidmat untuk sekolah. Okey, kita dah tahu macam mana nak kumpul mata. Tapi, so what? Apa gunanya semua mata ni? Sekarang kita sampai ke bahagian paling kritikal. Kenapa PAJSK ni penting untuk masa depan anda? Ini rumusan kira-kiranya. Senang je. Mula-mula, puratakan 2 markah koko terbaik anda. Dah dapat purata tu, tambahkan pula dengan mata bonus ekstra kurikulum anda. Nah, itulah skor GPA koko anda untuk tahun tu. Nanti, purata dari semua tahun persekolahan anda akan jadi CGPA koko. Dan inilah dia, the big reveal. Kenapa kita bersusah payah? Sebab skor PAJSK anda menyumbang sebanyak 10% daripada markah merit untuk masuk ke universiti awam. Ya, 10%. Ini bukan lagi aktiviti untuk suka-suka. Ini adalah sebahagian daripada tiket anda ke Menara Gading. Cuba bayangkan situasi ni. Anda dengan kawan anda, keputusan akademik, sama sebiji. Dua-dua mohon kursus yang sama kat Universiti Idaman. Siapa yang akan dapat tempat tu? Inilah masanya PAJSK memainkan peranan. Pelajar yang ada skor koko yang lebih tinggi, dialah yang akan dapat kelebihan. Nampak tak? Inilah tiebreaker anda. Jadi, sekarang anda dah ada semua maklumat ni. Dah tahu selok-belok sistem PAJSK. Persoalannya bukan lagi apa tu PAJSK, tapi dah bertukar jadi apa strategi aku. Dengan ilmu ni, anda dah boleh mula merancang pilih aktiviti yang anda suka, kejar jawatan, wakil sekolah dan bina profil kurikulum yang akan bantu anda capai impian. Perjalanan anda bermula sekarang.